مفعول أفعل لا تفعل مفعل مفعل نصر ينصر نصرا ومنصرا وذاك منصور انصر لا تنصر منصر منصر مد يمد مدا وممدا وذاك ممدود مد لا تمد ممد فهو فاعل
زمن مكان حسن يحسن فهو حسن أصل لا تحسن محسن محسن ومضخما فهو ضخم أضخم لا تضخم مضخم حجب لا تجبن ukur la taukur mangjasun mangjasun Hasunah kali lagi Pak Mula. Oh
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkid wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Siapa di mana? Al-babul awwal. Ya. Itu tak? Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, al-babul awwalu, bermula bab yang pertama. Al-awwal, bermula bab yang terlebih dahulu ia daripada bab yang lain. Kalau kita al-awwalu dengan mana al-asbaqu isim tafdhil, awala ni sabaqa makna dia. Kalau awwalu isim tafdhil daripada awala, dengan makna sabaqa asbaq. Tu maka al-awwalu ni sifat bagi al-babu. Sifat bagi al-babu, bila nak buat sifat mestilah datang di atas wazan yang jadi wasah nama dia. Wazan isim fa'il ke, isim maf'ul ke, sifat musyabbahah ke, sirah mubalaghah ke, isim tafdhil ke. Maka di sini al-awwalu tu jadi isim tafdhil. Jadi sifat dengan rupa isim tafdhil orang panggil. Lain daripada tu isim fa'il belaka. Atsani as-salisu tu isim fa'il semua. Tapi al-awwalu ni isim tafdhil. Tu pelik pada orang dia. Al-babul awwalu, bermula bab. Bab yang pertama. Kita terjemah dengan yang pertama. Jadi asal maknanya yang terlebih dahulu ia daripada yang lain. Tu. Al-babul awwal, bermula bab yang pertama. Bila sebut kata yang pertama, ada yang kedua, yang ketiga. Maka al-awwalu di sini al-awwalu minal arba'ati atau min arba'ati abwabin. Bermula bab yang pertama daripada 4 bab bagi sulasi mazid. Yang kena kata lagi lis sulasiyil mazidi bi thalathati ahrufin. Ada bab yang pertama daripada 4 bab bagi sulasi mazid. Dia takdir mula-mula tu, yang kedua tak kena kira lah. Al-awwalu ay min arba'ati abwabin, min arba'ati abwabin lis thulathi al-mazidi bi thalathati ahrufin. Habis itu. Bermula bab yang pertama ialah
Al-babu mubtada, al-awwalu sifat dia. Istaf'ala qasad lafaz dia jadi khabar. Kerana apa dia al-lafzu, kaedah kita hak ada maklum, al-lafzu idza qusida, bermula lafaz itu. Satu lafaz ikutlah lafaz mana isim ke fa'il ke harah ke umum dah. Al-lafzu bermula lafaz itu sama ada isim, sama ada lafaz tu pada asalnya isim atau pada asalnya fa'il atau pada asalnya harah. Idza qusida, apabila diqasad, dikehendak, dinok lafzuha, diqasad akan lafaznya, lafaz bagi al-kalimat tu dekat dah. Al-kalimatu idza qusida lafzuha, bermula kalimah itu sama ada kalimah isim ke pada asal, sama ada kalimah fa'il kepada asal, kalimah harah kepada asal. Idza qusida khabar, apabila dikosak, dikehendak, dinok lafzuha, dikosak akan lafaz baginya, bagi kalimah. Kita nak lafaz saja. Qusida lafzuha ay faqat duna maknan lah, tidak ada makna, tidak kehendak akan makna. Dikehendakkan lafaz dia saja. Ya tak lagi dah. Ya kalau selain kalau mesti ada takdir faqat lagi. Kerana bila kita nak ke makna, lazim nak ke lafaz katik. Bila kita nak ke makna, je lazim nak ke lafaz. Tapi bila nak ke lafaz, tak lazim nak ke makna. Gitu ya. Tu. Habis itu, maka dia kata bermula kalimah itu apabila dikosat akan lafaznya, lafaz bagi kalimah, nak dilafaz saja. Seperti Zaidun, kita nak lafaz saja, tak sinak kepada makna, iaitu seorang yang bernama Zaid tu, kita tak sinak makna tu. Atau daraba tu fi'il madi, kita nak dilafaz daraba, ya tak sinak ke makna makna madi yang mengandungi hadas pukul tu, tak nak ke makna tu. Bermula, mana kira kaedah, bermula kalimah itu apabila dikehendak akan lafaz dia, jawab khabar, bukan khabar lagi dah. Khabar dulu. Al-kalimatu, bermula kalimah itu idza qusida, apabila dikehendak, jumlah iza syarat tu serta jawab dia tu khabar bagi al-kalimah. Bila dikehendak akan lafaz dia, sarat, nascaya jadilah ia kalimah tu, jadilah kalimah kita kehendakkan lafaz tu alama jinsin, jadilah ia alam jenis, alam nama yang menunjuk atas jenis benda orang panggil. Nama jenis. Maka sekarang learning istaf'ala tu kita qasad lafaz saja jadi khabar, maka kena kepada satu nama bagi wazan. Bermula bab yang pertama itu ialah bab, soalan kata babu istaf'ala, ialah bab ataupun waznu istaf'ala. Bab yang pertama ialah wazan ataupun bab istaf'ala. Pak Madi tu yastaf'ilu, qasad lafaz juga tu atau pada istaf'ala, yakni wa yastaf'ilu. Istif'alan, itu masdar dia, qasad lafaz juga atau pada istaf'ala. Maka bab ni nak panggil bab istaf'ala pun boleh, bab yastaf'ilu pun boleh, bab istif'alan pun boleh. Bab istif'al pun orang panggil, bab istaf'ala pun orang panggil. Betul. Tapi golik-goliknya kita dah dengar dia mana ibarat dengan masdar bab istif'an. Itu dia. Kalau masalah sulasi ni kan. Itu dia. Habis itu kalau nasara bab gapo? Bab nasara. Jawab kata bab fa'ala yaf'ulu. Dia mau kait, dia mau pau hok mudhari' dia tu. Nasara ni fa'ala yaf'ulu. Kalau daraba fa'ala yaf'ilu bab dia. Itu. Habis itu tak ibarat dengan madi, kerana masdar tu serupa belaka. Ibarat dengan masdar, kita nak kata kan, kita nak kata hey bab gapo nasara, bab fa'lan, tak jadi. Ya muka serupa betul sulasi mujarrad ni. Tu nasara bab gapo weh? Bab fa'lan.
Kalau daraba ba fa'lan, bening pula situ. Kalau tu nasara ba fa'ala yaf'ulu. Daraba ba fa'ala yaf'ilu. Kalau hasuna ba fa'ula yaf'ulu. Dikira kot tu. Yang pentingnya kita ketik dah kata demo ni satu nama bagi bab. Satu nama bagi bab. Bagi bab yang pertama, istif'alan itu masdar dia. Alif tu tambah mari tu ada kita tulis dah kaedah dulu, lepas dah. Tu. Habis itu ingat molek istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Habis itu satu jumlah habis dah. Nak mulai jumlah baru pula. Jumlah musta'nafah. Mauzunuhu istakhraja yastakhriju istikhrajan. Bermula timbangan baginya bagi al-babil awal. Timbangan bagi bab yang pertama. Timbangan yang tertentu dengan bab ini, dengan bab yang pertama. Timbangan dia. Tu. Mauzun orang panggil. Adapun istaf'ala orang panggil mauzun. Mauzunum bihi, ditimekan lapalai dengan dia. Dialah asal tok. Tok jadi kemah dah orang panggil. Mauzunuhu, bermula timbangan bagi al-babil awan ini ataupun huda merajak kepada istaf'ala pun tak apa. Rajak kepada al-babul awan tak apa. Molek dan rajak kepada al-babul awan kerana umum. Ya pakai kira bi. Bermula timbangan baginya ialah istakhraja. Mauzunu tu mudhaf, hu mudhafu ilaih. Hu dhamir tu mudhafun ilaih. Jadi mubtada tu mauzunuhu tu syarat mubtada kena isim ma'rifah, maka mauzunu tu dihukum ma'rifah kerana dia idhafat kepada dhamir yang jadi ma'rifah. Asalnya dia tak ma'rifah tapi dengan sebab idhafat pada dhamir maka jadi ma'rifah dia. Maka sah jadi mubtada dengan sebab tu. Tu. Bermula timbangan dia ialah istakhraja yastakhriju istikhrajan. Qasad lafaz pula. Qasad akan lafaz istakhraja sampai akhir, sampai kepada istikhrajan. Qasad akan lafaz istakhraja tu jadi khabar bagi mauzunuhu. Maka istakhraja sekarang ni jadi satu nama bagi mauzun pula. Istakhraja iaitu lafaz. Tu kena saya tu. Bermula timbangannya, timbangan bagi bab yang pertama ialah iaitu lafaz istakhraja. Tak sah pasal makna lagi lah. Makna nanti semula tu dan mana ayat depan tu. Ialah wazan, ialah lafaz istakhraja. Lafaz istakhraja. Timai tengok sama berat dah. Sama berat dah dengan istaf'ala. Yastakhriju wa yastakhriju atau pada istakhraja. Cuba timai tengok dengan yastakhilu sama berat dak. Istikhrajan wa istikhrajan dan istikhrajan. Cuba timai dengan istif'alan sama berat dak. Tapi istakhraja yastakhriju ni jawab marisa ya ada banyak lagi. Maka kena kata masalan. Istakhraja yastakhriju istikhrajan ai masalan. Aku misal je tu. Aku buat misal je tu. Tu di sana ada lagi bab tu. Banyak lagi. Habis itu wa alamatuhu. Waw isti'nab semula pula. Waw tu orang panggil waw isti'nafiyah. Lepas tu masuk pada jumlah. Waw isti'nafiyah dia tak masuk malaikat pada jumlah ya. Tu. Waw isti'nafiyah ni la tadkhulu illa ala jumlatin. Bagi wa isti'nafiyah ia tak masuk. Wa al-wawu al-isti'nafiyah tu la tadkhulu illa ala jumlatin. Jika dia ada tu lah. Wa isti'nafiyah tidak akan masuk ia malaikat di atas jumlah ya. Maka lepas pada wa tu mesti jumlah ya.
Jumlah tu dua, sama ada jumlah ismiyah mubtada khabar ataupun jumlah fi'liyah fa'il. Maka di sini mubtada khabar lah tu. Wa alamatuhu, dan bermula alamat tanda pecemenyo. Nyo dah merajak mana? Rajak kepada al-babul awal. Bermula alamat tandanya, tanda baginya, tanda yang menunjuk atasnya. Idafah alamah kepada hu, idafah dalul lil madlun. Tu. Ataupun idafat bimakna lam, lam ikhtisas. Kita maklum dah tu. Bermula tanda, tanda baginya. Alamah dengan makna gapo? Alamat dengan makna apa? Dengan makna al-mu'lamu bihi. Kalau kira tak apalah kau kira. Dan bermula alamat bagi bab yang pertama ini, alamat tu mudhaf, hu damai mudhaf ilaih. Jadi mubtada lafaz alamat tu serupa dengan mauzunuhu dulu, kira bermula alamatnya ialah khabar. Ayyakuna madihi ala sittati ahrufin. Ialah takwil masdar jadi khabar bagi alamatuhu. Cara tu lepas dah. Ialah bahawa adalah, lepas-lepas pun nanti nak tanya, nak tanya tu kena boleh royak. Sebab banyak dah. Kalau tak boleh royak lagi ni, seharuh tak kena ngaji dah. Seharuhnya pergi ngaji tempat lain pula. Nampak nak jadi nampak nak lama sangat dah ni. Siapa ke tak boleh royak dah. Sebab tembung 8 ni mari apa dah. Mari 20 lebih. Berpuluh-puluh dah temu mai. Kena boleh royak dah. Tentu kepada lapan alamat tu ni kena boleh royak dah. Nanti nak tanya semula-mula. Tu. Bagi orang yang lama tu lah, yang baru masuk tu kita kata maksud lah, diberi maafkan dia. Dan juga muslim seorang. Maafkan dia. Muslim. Lama kata muslim kata, kalau tak boleh royak seharunya tak boleh kena ngaji dah. Tu. Tak kena ngaji. Bakar dah. Tak boleh dah kena ngaji. Tu. Lepas tu kita tengok lepas-lepas hari. Ya kita ni ngaji ni selepas pada kita reti tu kena belajar satu cara lagi. Satu mula-mula belajar mengaji. Belajar mengaji orang panggil. Belajar dalam mengaji. Iaitulah belajar reti, belajar faham, belajar ingat. Lepas tu lepas pada belajar reti, belajar faham, belajar ingat dah. Faham dah, ingat dah, reti dah. Kena belajar ngajar pula. Belajar royak. Belajar royak. Bukan royak lagi. Bukan ngajar sungguh lagi. Belajar nak royak. Kena duk gacak sore. Kena duk uak kira mari. Bila lidah kita mula ibasa dengan dia. Lagu tu. Barulah kita mengajar. Kita muzakarah kita mengajar. Kena belajar mengajar dulu. Jangan kata mengajar lalu. Setengah orang kata, setengah orang tu dia berberhenti misalnya. Lepas tu dia pergi mengajar. Kau mana ni? Belajar mengajar. Belajar mengajar tak boleh belajar sini. Belajar band, nak belajar sejik dah. Tak boleh kena tengah benar tu belajar band. Atas masjid kena band sungguh dah. Mana belajar situ. Kita belajar atas sejik. Buka pikir dah. Ganong budak tu gong. Allahu Akbar. Mana ingat. Tu. Allah Akbar. Dalam klip tu apa budak tu. Akan tu. Tak ingat dah. Jebel. Allah. Tapi running dah. Running dia tu. Apa? Ya beb tu.
Allahu Akbar. Benar. Tengah. Tapi tak apalah si cikgu ya tolak naik ya. Cikgu ya nak ya pun naik dengan warning dia. Tapi nak royak kata kita ni kena belajar mengajar sebelum pada mengajar. Lepas tu belajar mengaji ketika mengaji itu dah lah. Belajar mengaji ketika mengaji itu, belajar faham ketika nak faham tu dah ha. Tapi belajar mengajar ni sebelum pada mengajar. Ha tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, bermula alamat baginya bagi al-babil awal ialah ayyakuna ta'wil masdar jadi khabar bagi alamatuhu. Ha tu. Itu huraian mula-mula. Tapi yang royak orang sekat tu, kalau royak sekat tu dia mau tak faham tak masuk, kita kena kelar tu baik. Kena kira dia mau nampak dulu. Ha tu. Bahawa adalah ayyakuna, bahawa adalah PMAD-nya madi bagi al-babil awal. Bahawa adalah PMAD-nya. PMAD hak mana ni? PMAD hak mufrad muzakkar ghaib. Ayat dah. Ayyakuna madihi, ayyakuna madihi, PMAD baginya bagi al-babil al-awal. Madihi itu kena kata al-madihi al-mufradu al-muzakkaru al-ghaibu. Kena kata kita. PMAD yang mufrad, al-mufradu, PMAD yang mufrad. Lagi pula al-muzakkaru yang muzakkar. Lagi pula al-ghaib yang ghaib. Ha tu barulah sittati arufin. Kalau tak kira cukup tiga ni tak ada linai juga. Tu. Kadang-kadang lebih. Kadang-kadang lebih pula. Bahawa adalah PMAD dia yang mufrad muzakkar ghaib tu ala sittati ahrufin jaian, datang ia PMAD-nya datang di atas 6 huruf. Datang di atas 6 huruf. Anehu. Tu. Habis itu sittati ahrufin, sittati mudhaf, ahrufin mudhaf ilai, ala ta'luq mahzub, khabar bagi yakun. Data di atas 6 huruf, 6 daripada huruf idafah sittah kepada ahrufin, idafah bimakna min, atau dikatakan juga idafah idafah khas kepada am. Sittah tu kha, huruf tu umum, ya bukan ne banyak. Habis itu. Habis. Maka kata dia ne huruf, ada ne huruf semua sittati mudhaf, arufin mudhaf ila. Sittati baca lagu tu kerana jadi majrur bagi ala. Kesimpulannya PMAD dia ketika mufrad muzakkar ghaib tu ada ne huruf. Cuba tengok istakhraja ada berapa huruf? Muslim, istakhraja ada berapa huruf? Tengok di istakhraja ada berapa huruf? Ada berapa? Cuba bila tengok huruf mula-mula ke apa? Alif, dua. Sing, yang ketiga ta, tiga dah. Yang keempat kha, empat dah. Yang kelima ra. Habis dah? Habis dah? Ada lagi pakai kata lima. Ni deh, hak sutai ke apa? Jim. Bila molek nak jawab pun. Tu. Bila molek. Tu. Habis itu tak apalah salah hak ning tu kita boleh care pula kerana benda hak boleh care tu ni. Ada benda hak tak boleh care tu ada tu kena cuma lah sikit supaya hidup ni ya sekali sore berlaku. Dia tak boleh care tu ada. Dia puno di akhir tu. Tak boleh care lah. Hak ni boleh rojak lagi. Lima ni gitu.
pada mati nak boleh rojak lagi tak boleh rojak dah. Kalau itu kena cuma sikit nak jawab tu. Benda hok boleh sekali seorang tu kena cuma. Bermula maka dia kata maka bermula alamat dia ialah bahawa adalah madi dia tu jaian, tak ada jaian bagi tak apa. Datanglah ia madi dia. Datang maksudnya sebut kata datang ni dihantarkanlah pakai mauduan tak apa dah. Dihantar akan dia akan madi dia di atas 6 huruf. Tu. Kalau takdir jaian tu atas jalan majad. Kalau takdir maudu'an tu hakiki lagu tu dah. Bi ziyadatil hamzati was-sini wat-ta'i fi awwalihi. Ni pun maklum lah. Lagi pula hasilan bi ba takluk mahzub jadi khabar yang kedua bagi yakun. Alamat dia itu dihantarkan di atas 6 huruf. Lagi pula hasilan, hasil ia madihi. Hasilan timbun terjadi ia fi'il madi dia tu terjadi bi ziyadatil hamzati. Terjadi itu dengan sebab ba sababiyah, ba harfun jar lis sabab. Makna dia sababiyah dia panggil. Hasil dengan sebab, ziyadati dengan sebab ditambah atau dengan sebab menambah oleh engkau. Menambah al-hamzati akal hamzah. Ziyadah idafah masdar kepada maf'ul, fa'ilnya engkau, ataupun bi ziyadatil wadi' al-hamzatah maka kira ziyadatil wadi' lah. Wadi' tu kena kepada yang menghantarkan lurah. Pakai hak tu umum lah tu. Bi ziyadatil wadi'i al-hamzata, salah kata itu. Dengan sebab menambah oleh orang yang menghantar lurah tu, menambah al-hamzata akan hamzah. Jadi idafah ziyadah kepada al-hamzati, idafah masdar kepada maf'ul. Fa'ilnya ialah wadi', orang yang menghantar. Dengan sebab ditambah atau menambah akan hamzah. Kita bubuh hamzah saya panggil. Dan itimad idafah ziyadah kepada al-hamzati, idafah sifat kepada mausuf. Bi ziyadatil hamzati ay bil hamzatil mazidati. Kena kata gitu. Dengan hamzah, hasil dengan hamzah yang diziadahkan, ditambahkan akan dia. Tu. Habis. Dengan sebab menambah oleh engkau atau menambah oleh ahli lianya akan hamzah. Tambah hamzah tu baik. Hamzah ni apa panggil hamzah gapo? Hamzah wasal. Alhamzati ay hamzatil wasli. Kita dengan ditambah akan hamzah jadi hamzah wasal. Hamzah wasal kita tambah. Hamzah dia tu hamzah wasal tu kita tambah. Tambah di mana? Depan lagi ni ayat. Satu dah. Asal 3 ke. Lepas tu tambah 3 pula. Bidiyadatil hamzati, tambah hamzah. Wasini. Tu dia. Wasini atau pada al-hamzati, dan dengan ditambah akan sin. Huruf sin tu pula. Dua. Situ. Hamzah, sin. Orang panggil hamzah, woi muslim woi, tak boleh panggil alif woi dah. Di istakhraja tu dah. Orang panggil hamzah. Tambah hamzah, wasin, watta'i atau pada al-hamzati. Dan dengan ditambah akan ta. Tu waw ni atau pada hamzati laka wali mutlaqil jam'i belaka tu. Cipung kena 3 kali. Tambah hamzah dan sin, watta'i dan ta. Atau pada al-hamzati juga jadi majrur, bukan jadi mudhafun ilaih bagi ziyadah belaka tu i'tibar atau ditambah akan 3 tu. Tambah di mana? Ditambah takluk pada ziyadah, tak apa. Ditambah pada permulaan baginya. Permulaan darinya, bukan bagi.
permulaan darinya, daripada al-babil awal, daripada madihi, fi awalihi, fi awali madihi. Kharaja. Hak mana boleh bersifat dengan awal sungguh? Hamzah. Sing tu nisbah kepada kharaja, dia ada awal lah juga, tapi nisbah kepada hamzah je nombor dua dah. Ta tu juga nisbah kepada kharaja dia ada dulu, tapi nisbah kepada hamzah dan sin ada belakang dah. Pada awal ni iktibar bin nisbati li kharaja je kalau kira dah. Dengan tidak tilik kepada tiga huruf tu. Kalau kita tilik kepada huruf tiga-tiga tu, ta tu bukan awal. Tu. Hak awal sungguhnya hamzah je. Tu. Habis itu. Kira lagi, tengok. Kata musannaf dengan ditambah akan hamzah dan sin dan ta, ditambah fi awwalihi. Sini kena takdir lagu mana sama-sama. Fi awwali, yani fi asli, fi awwali aslihi. Pada pertama, pada permulaan daripada asal. Asal baginya bagi madihi. Kerana apa takdir lagu tu? Kerana madi dia tu ne huruf dah, iaitu istakhraja. Kalau kita tambah pula tiga pula pada awal fi'il madi dia, jadi kena tambah tiga pula atas ne tu. Jadi apa? Jadi apa? Jadi 9. Lalu tu maksudnya pada awannya awan bagi asalnya, asal madihi. Madihi tu istakhraja, asalnya gapo? Kharaja. Hatama pada awal bagi asal tu. Barulah jadi ni. Kira nampak tu dah. Pada awalihi, awali aslihi. Pada awal bagi asalnya, asal bagi madihi tu. Pada awan tu dengan nisbah kepada asal, tidak ditilik kepada huruf tambahan tu. Kalau tilik kepada huruf tambahan sendiri, hak jadi awal semuanya hamzah je. Tu orang panggil awal hakiki je. Tu habis itu. Tak? Habis tak apalah tu. Tak ada orang mikir yang mikir weh. Orang mikir yang mikir. Ya benda ni duk kita ajar betul, ajar diri kita lagu tu. Saya ni mula-mula bukan jenis mikir, bukan kata fikir juga. Kita masuk dalam dulu bukan tak ada fikir. Kita dengar ngajar tulis.
Tapi kalau ngaji lagi tengah-tengah tu mulailah nak mikir. Panggil sifat fikir tu je mari. Dia mari. Sebab apa boleh mula kita fikir? Sebab saya tilik kepada hasyiah, tilik kepada syarah. Dia mengiktiraf di atas kata musannaf. Dia datang kritik iktiraf atas kata musannaf. Berarti dia mau kira. Kalau semata-mata turut kacak musannaf, tak apa bakal turut zahir. Tapi wa fihi nazarun misalnya. Ada padanya tilik. Syarah kata pada kacak musannaf ni ada tilik ke lagi kerana sikit. Berarti syarah dia fikir. Syarah fikir. Lepas tu muhasyi tu mari fikir atas syarah pula. Kadang dia kira pula. Kadang muhasyi sani tu fikir atas kata muhasyi awan tu pula. Di situ kita timbul pihak-pihak mari kata kita mengaji semata-mata ni bukan nak semata-mata nak dobek dak. Kena fikir turut. Bidah. Tu lagu tu barulah kita akan bina sifat malakah atas diri kita tu. Malakatul ilmi dah. Dengan sebab fikir. Sebab tu kita tidak ada muskil ke apa bagi orang hok ngaji nahwu banyak. Tok akidalah kita dulu-dulu. Bokeh sains saya. Tu lama-lama dulu pada kita. Dia masuk dalam dulu pada kita. Tapi kalau tanya kata kitab nahwu yang mengaji berapa buah? Allah, bila kita rasa malu, banyak dia. Banyak dia, puluh-puluh yang ngaji. Puluh-puluh tahun. Lepas tu puluh-puluh. Tapi bila suruh bacanya, timbul pertanyaan, manggil ikil hati saya. Bagaimana bila aku minta dia hurai, dia tak boleh royak. Bokeh tak boleh baca pada kata itu. Kalau baca pun ada juga setengah yang tak nyata bagi kita. Padahal dia lama pada kita. Jawab pennya baru pecah. Tidak lain tidak bukan malaikat ketika ngaji dia tak fikir. Dia tak fikir. Semata-mata dia dah baik ya. Ghaliban fil ghalibi. Itu dia. Tu. Tu je. Itu anak koci bagi cepat mengaji. Anak koci cepat. Lepas tu bila tak ajar fikir lagu tu lama-lama bila orang ajak fikir pening dia nak kita boleh. Payah pening ke walau. Jadi panggil glimai. Kemai ke geli-geli orang panggil. Jadi perasaan mari tak sih. Kerana dia ajar bersinu. Sungguh tu. Masya Allah kana. Wa alamatu ayakuna madihi ala sittati arufin bi ziyadatil hamzati was-sini wa ta'i fi awwalihi. Habis itu. Wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Ada juga misalul muta'addi nahwu istakhraja zaidunil mala wa misalul lazimi nahwu istahjarat tinu. Kok tu pula. Wa qila li talabil fa'li nahwu astaghfirullah ay atlubul maghfirata minallahi ta'ala. Kalau orang ngapa mata bina mari sampai sini dia cepat sikit astaghfirullah. Dia wasa laju sikit ay atlubul maghfirata minallah sebab dia wasa selorong mudah faham dah bagi dia. Kata dia kalau orang ngapa lah ni pengalaman ngapa, kalau orang tak selalu ngapa dia tak rasa apa.
Dan bermula binanya, bina bagi al-babil awan wa isti'naf wa isti'nafiyah. Bina'u tu mubtada, bina'u mudhaf, hu dhamir mudhaf ilai, li ta'diyati lam harfun jar, at-ta'diyah majrur bagi lam, muta'allaq bagi lam tu mahzuf, takdirnya kainun, khabar bagi bina'u. Bermula bentukkan, bentuk makna baginya. Kita tak ada ayat lagi tu makna bina tu, nanti nak ayat ke belakang-belakang. Bina, makna dia sungguh di segi bahasa Arab tu, apa makna bina dia. Bermula bentuk makna baginya, bagi al-babil awan. Bina dianya, kalau orang tanya, hey, istab'ala ni atau istakhraja ni, wak kita buat rupa ni, kita buat rumah rupa ni tu untuk gapo? Dia kata, oh, buat rumah rupa ni untuk sipai padi, orang panggil rumah padi. Makna dia. Kalau buat rumah mesin ni, orang panggil untuk perah ye, orang panggil rumah ye. Go. Kalau tu macam-macam ada makna dia dah. Dia buat macam ni, maksud ikut ni. Dia bentuk lagu ni, rupa lagu ni. Buat rumah lagu ni, supaya bala. Orang tengok pak reti mana dah. Tu. Buat bina macam ni. Sebab tu istakhraja, bentuk kelima ni makna apa? Tu. Dan bermula bentuk lafaz, bentuk makna baginya, bagi al-babil awan. Bina dianya lita'diyati kainun ataupun mawdu'un. Binaannya dihantar akan dia, akan bina'uhu, dihantar, diletak, diguna oleh ahli lughah. Lita'diyati, dihantar, dibentuk, diguna untuk menunjuk di atas muta'addi. Lita'diyati lidilalati ala ta'diyah, untuk menunjuk di atas muta'addi. Tu. Bila kita buat istaf'ala, nak ubi orang tu reti kata, oh ada maf'ul weh. Tu ada maf'ul. Ada maf'ulun bih. Gitu kerana jumpa tadi. Li ta'diyati. Tapi li ta'diyati tu ghaliban. Ghaliban ay fil ghalibi. Ghaliban tu nasak jadi apa? Nasak dengan sebab hazah huruf khafat. Mansubun binad'il khafid. Mansubun binaz'i al-khafidi. Dinasak akan dia ghaliban tu dengan sebab dicabut, ditanggal akan huruf khafat. Asalnya fil ghalibi. Lepas tu bila azah raja, tak boleh tinggal menjeruduk kosong dia, tak boleh, kerana al-jarru la ya'malu wa huwa mahzufun. Bermula haraja tu tak beramal ia. Dalam keadaan dia tu dihazah. Kalau dia hazah dah, dia nak kita nak kata ghalibin, jadi majrur bagi fi yang mahzuf, tak leh haraja tak beramal. Ketika dihazah, lalu tu dinasak akan lafaz ghaliban atas jalan hazah huruf khafat, orang panggil mansub binatil khafid. Bila takdir mari asalnya fil ghalibi, bila kita takdir fil ghalibi dah, soalan yang kedua pula, fi takluk ke mana? Fil ghalibi, fi takluk mana? Jawabnya takluk kepada tempat takluk bagi lam tu. Lam pada at-ta'diyati takluk di mana? Ghaliban takluk situ. Maka lam li ta'diyati takluk mana? Takluk pada maudu'un. Kali gitu ghaliban tu takluk pada maudu'un juga. Tu orang panggil takluk kepada tempat takluk bagi lam. Bermula binanya itu maudu'un li ta'diyati, dihantarkan untuk muta'addi. Dihantar tu fil ghalib, pada ghalibnya, fil ghalibi, pada yang kebanyakan. Ghaliban ay fil ghalibi ay fil kathiri, pada yang banyak. Pada yang banyak, pada kegunaan yang banyak. Fil isti'malil kathiri, tu ghaliban makna tu. Ghaliban ay fil ghalibi, ghalib bermakna kathir. Fil ghalib dengan fil kathir, maksud bagi kathirnya isti'mal. Fil isti'malil kathiri, pada gunaan yang banyak.
Tu ghalib orang panggil. Ghalibnya, ya kecek ghalibnya. Ghalib tak apa, jangan ghalib. Dia ghalib. Dia sekai dia tulis ghalib dengan rupa ni dalam kitab dia. Dalam Ta'limun Aulad ke cara jauh je, dia ada lapar ghalib. Duk ghalib. Dia tulis lagu ni ke? Kita pergi baca ghalib ke banyak ke selera pula. Ayat dia tu dia bahasa kampung je ghalib. Jangan ghalib. Tu dia. Ghaliban pada ghalib. Reti di ghaliban kita faham juga ada satu ketika juga ia bina lazim. Wa qad yakunu laziman dan wa isti'nab. Tu dia. Qad masuk pada fi'il mudhari' memberi faedah apa? Taqlin. Taqlin tu pada ghalib pula. Memberi faedah taqlin sedikit. Yakunu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' daripada kana yakunu ni dikatakan kana naqisah rafa' isim nasab khabar. Mana isim dia dhamir mustatir takdir huwa. Tu isim yakun. Laziman khabar bagi yakun. Jumlah tu takkid pada lafaz ghaliban. Al-jumlah tu fi quwwati takkid orang panggil. Takkid pada lafaz ghaliban. Kalau tak ada waqad yakunu pun kita faham dah daripada lafaz ghaliban tu kata kebanyakannya mutaaddi. Ada juga kalau itu jarang-jarangnya lazim. Geti sendiri dah daripada lafaz ghaliban tu, tapi datang juga nak takkid makna ghaliban tu orang panggil. Waqad yakunu dan kadang-kala kadang-kala tekah bahasa kampung kata dan tekah jadi pada satu ketika yakunu laziman adalah iyo bina'uhu tu bina bagi bab yang pertama ni kadang-kadang adalah bina itu laziman bina'al-laziman bina yang lazim binaan dalan alal luzum bina yang menunjuk di atas luzumnya tetapnya fa'il di atas perbuatan di atas hadas itu tidak terlajak pergi kepada maf'ul dak tetapnya hadas di atas fa'il tidak terlajak kepada maf'ul itu makna lazim asal makna tetap lazim yang tetap asalnya gana boleh panggil lazim kerana perbuatan itu tetap pada diri fa'il saja tidak melampaui kepada maf'ulun bi lalu tu fa'il itu dikatakan fa'il lazim bina lazim apa dah tu itu habis itu bina yang lazim nak wayak kata kadang-kadang ada juga lazim tapi banyaknya mutaaddi mutaaddi. Misalul mutaaddi nahwu istakhraja Zaidunil mala. Tu jumlah pula misalul mubtada. Misalul mudhaf an mutaaddi mudhaf ilaih. Nahwu tu khabar bagi misalu. Jumlah tu isti'nafiyah. Jumlah tu jumlah musta'nafah orang panggil. Mula is pula. Bermula misal. Habis itu ya misal ni datang mari soalan menempati dalil bagi dakwa tu kerana dia dakwa dah kata bina li ta'diyati ghaliban mana dalil kata ada juga mulai bagi kepada mutaddi maka datang dalil mari winapok kata dakwa dia tu sebenar misalun mutaaddi bermula contoh Misal tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita contoh. Bahasa Tani kata contoh. Contoh tu bahasa Tani, bahasa Tani panggil contoh. Contoh. Tu yang. Tu yang misal. Tapi kita kecek misal ya tu ambil hak Arab main kecek Melayu. Tak apa. Pinya orang kata gitu orang Melayunya. Gitu.
Kadang-kadang kena ngaku situ kita ni pinyih orang ratus. Pinyih hak demo ya. Kadang-kadang kalau ada hak sendiri, usaha guna hak sendiri. Tapi bila tak ada, kena pakai hak demo lah. Hak masalahnya, ada hak kita sendiri tapi dia pakai hak demo. Tu masalahnya. Hak tu masalah besar. Hak demo tu demo mana pula? Kalau demo hak molek tak apa. Kalau demo hak ngaruk tu, satu macam pula. Kalau orang Melayu dulu je ambil bahasa Arab mari kecek. Hak tu tak apa. Tiru hak Arab bahasa Nabi. Ni ambil bahasa Syria kan dia, ambil bahasa Syria, kecek kata punah ambil bahasa Melayu. Tu saya lebih suka kalau kita terjemah tu terjemah kepada bahasa Melayu tu kerana apa? Kerana nak cari sungguh kata bahasa Melayu kita ada ke tak guna eklimah tu sendiri. Kau semata-mata guna ambil hak demo ya. Tu kena tilik. Misal ni contoh. Contoh. Bermula contoh bagi mutaaddi. Bermula misal bagi fi'il mutaaddi. Misal bagi fi'il mutaaddi yang datang atas ini bab. Misalul fi'lin mutaaddi. Bermula misal bagi fi'il mutaaddi yang datang dia nak kata nak misal mutaaddi bermula misal bagi fi'il mutaaddi. Fi'il mutaaddi hok mana yang kita nak misal? Fi'il mutaaddi yang datang atas ini bab. Kena kata misalul fi'lil mutaaddi al-mawdu'i lil babil awal. Dia kena kata gitu. Barulah dia khah kepada bab ni. Kalau tak takdir lagu tu kadang-kadang lagi ada misal fi'il mutaaddi nahwu daraba pun boleh, mungkin fi'il mutaaddi juga. Ada mutaaddi mana? Mutaaddi yang dihantarkan untuk ini bab. Kena kata gitu. Bermula misal bagi fi'il mutaaddi yakni al-mutaaddi al-mawdu'i lil babil awal. Fi'il mutaaddi yang dihantar akan dia untuk bab yang pertama, iaitu bab istaf'ala. Misal fi'il mutaaddinya padahal sekat tu pada dia. Ni setengah orang je kira pula misalu tu wazan apa? Fi'an atau wazan masalah yumasilu mumasalatan. Masdar dia satu lagi masdar je misalun tu satu masdar bagi masalah. Masalah yumasilu mumasalatan wa misalan atau dia mufa'alah. Bila atau ada mufa'alah dia kira sampai ke korek sampai ke asal. Letih pula situ. Satu sampai situ pakai sekat-sekat jalan dia. Tu. Kadang dia pening pula situ. Dia kata nak misalun. Apa? Tu pada dah. Singa-singa tinggi dapat tengah ya dia lah. Singa-singa kena minat sampai ke apa dia ke atas tengah-tengah lagi sampai sekerak banyak dia. Misalnya nahwu khabar. Misalnya nahwu qaulika. Bermula misal bagi fi'il mutaaddinya ialah umpama perkataan engkau. Yang pentingnya dhabit imala gitu ya. Sampai 10 tahun lagi kita pun boleh baca lagi. Rasa lagi tu insya-Allah kalau kita tulis. Kalau kata kita iktimak di atas ingatan kita tu dah 3 hari je lupa dah ataupun seminggu je lupa dah. Ayatkan lupa. Tengok mata telap tu, duk ingat dah balik lagi tu. Tekak duk ngaji mata telap. Ingat lagi, ingat dah tapi lah ni cuba ngapa? Alhamdulillah, boleh gilah sekerak tu. Tu. Itu menunjuk kata ingatan kita tu dihancurkan dah oleh beberapa sebab. Kadang-kadang kita berlaku maksiat tengah jalan banyak dah, lupa. Buka tengok dah ada. Berarti tanda tu penting weh. Nak yawi. Nahwu istakhraja. Apa istakhraja? Asalnya kharaja ni apa? Kharaja ni apa kharaja? Makna apa kharaja?
keluar. Kharaja ni lazim ke mutaaddi? Hading. Lazim atau wazifa kharaja? Fa'ala yaf'ulu. Fa'il lazim. Ada tak dalam mata bina rakyat lapar ni? Ada dulu. Kharaja Zaidun. Tu ayat dah dulu dalam misal dulu. Dia lazim. Asalnya lazim. Tapi bila alih kepada istaf'ala makna lain dah weh. Asal kharaja keluar. Tapi istakhraja mengeluarkan, bawa keluar. Istakhraja. Bahasa itu. Bawa keluar. Nam'ok. Kharaja tu ok. Istakhraja dia nam'ok. Bahasa Melayu mengeluar. Bahasa kampung bawa tubik, bawa keluar. Bahasa Melayu hak tengah mengeluarkan, keluar, mengeluar. Tu. Istakhraja. Bawa keluarlah Zaidun oleh Zaid. Jangan royak kata menuntut ti keluar. Sini tak ada pergi kepada makna tolak lagi. Mengkeluar, bawa keluar oleh Zaid. Zaid bawa tubik dah weh. Bawa tubik ke apa? Al-mala maf'ul bagi istakhraja. Bawa keluar oleh Zaid akan hartanya. Al-mala akan hartanya. Al-mala tu orang panggil alif lam jenih. Jenih harta dia. Bukan kata tilip pada lapar tu solah mufrad. Malun jamak dia amwal, tapi mal di sini umum dah. Jenis harta dia ikutlah banyak. Waktu dia belakang dia. Habis dah ni duk maju di Zaid. Duk judi. Oh Allah kalah ulang-ulang. Waktu dia belakang. Siapa keluar dalam ya gadah. Tu tak boleh maju di ni judinya jadi harta judi masuk siap. Ya pernah dia tak kira dah. Keluar dalam punya gadah. Tak ada keluar dalam dah kawan. Tapi golik ke keluar dalam dia tak gadah, dia gadah kang elit luar ya. Keluar dalam tu dia pakar klik. Tu ada siapa tahu tu. Judi tak leh wal iyazabillah min zalik. Jangan main. Lebih lagi dalam internet gapo tu judi-judi bahasa tu jangan sama sekali. Dosa besar satu, yang keduanya akan hilang harta dengan tak ada khabar. Banyak lagu tu. Dalam internet apa semua tu. Judi-judi. Waktu habis harta. Tu. Habis. Jangan fikir nak kaya dengan cara pitah jalan. Kita kena kaya melalui adat orang kaya. Kaya rupa adat, hak tu selamat. Kaya kalau nak kaya ke jalan adat. Jangan kira nak pitah jalan. Pergi ke jalan hak orang ramai-ramai. Istakhraja Zaidun al-mala, bawa keluarlah oleh Zaid akan hartanya. Al-mala malahu, harta dia tulah. Alah. Bawa tu habis. Tapi tak boleh takdir lagi malahu. Kadang-kadang dia boleh iktiman kata harta orang lain. Tak apalah situ tu kita nak di harta je. Mengeluarkan oleh Zaid akan harta. Waktu baik harta baik. Waktu baik mari nak bagi ke orang. Tu istakhraja. Waktu dah. Wa misalul lazimi atau pada misalul mutaaddi. Bermula misal bagi fi'il lazim atau pada misal mutaaddi. Bermula contoh tuayang al-fi'lil lazimi. Tu. Bermula misal bagi fi'il yang lazim yang dihantarkan bagi ini bab juga. Bagi bab yang pertama juga. Misalul fi'lil lazimi nahwu. Khabar bagi misal tu. Ialah umpama nahwu qaulika. Umpama perkataan bagi engkau kata kena istahjarantinu. Asalnya hajara. Hajat ni apa?
Hajarun kalau isim enggak, hajarun tu isim asal, kalau isim enggak batu. Tapi fa'il ada juga hajaro. Hajaro. Tapi dia tak kecek hajaro, dia kecek istahjaro. Ada asalnya hajaro. Hajaro, apa mula hajaro? Jadi batu. Jadi batu, telah jadi batu. Maka istahjaro pun mana tu? Telah jadi batulah. Istahjaro. Telah jadi batulah. At-tinu. Kelai penhin, siapa panggil? Kelai penhin. At-tinu, jadi batu oleh tanah itu. Tanah tu jadi batu kat. Lama kan jadi batu. Tukar jadi batu. Istahjarat tinu. Telah jadi batu oleh tanah itu. Istahjarat tinu dengan mana sarat tinu hajaran. Jadilah tanah itu jadi batu. Tanah tu jadi batu. Tanah boleh jadi batu ke tanah? Tanah tak boleh jadi batu. Batu tu batulah, bukan tanah. Ya hakikat masing-masing yang Tuhan buat ni tak boleh tukar hakikat sebab orang ni. Nak tukar jadi lembu boleh tak? Tak boleh tukar. Bila sebut kata insan, hayawanun natik. Dia tak tukar dah hakikat dia. Dia tak tukar jadi lembu dah. Kerana orang tu akhirnya Tuhan buat jadi rupa lembu. Pum. Jadi lembu pada rupa ya tuai dalam tu orang. Allah tak tukar hakikat. Allah Ta'ala menukarkan rupa. Orang ni Allah Ta'ala buat jadi beruk. Tuai tu orang. Tengok berlaku dulu dah. Setengah daripadanya puak-puak Yahudi dulu. Allah Ta'ala buat jadi beruk bih. Tu. Jadi beruk. Jadi kera. Tapi wahai makan nasi tu. Tu. Kera makan nasi. Kalau itu sining orang panggil taklim asal makna lagu tu lah, telah jadi batu oleh tanah itu. Kecek je arak jadi batu, padahal maksudnya jadi keraslah oleh tanah itu. Supaya dengan batu dah. Kerana dia kira lagu tu. Tu telah jadi beruk lah budak tu. Jadi beruk ke jadi orang? Jadi beruk. Jadi telah jadi terbulah lah budak itu seperti beruk. Yang ikut rupa tu asal makna. Tu. Kerana hakikat bagi benda tidak boleh tukar. Ni ulama duk bahas ni. Raga je lah. Maka batu hak tu dia buat jadi batu hak sah. Tanah, batu. Batu tak akan jadi tanah tak jadi batu. Tu lagu tu. Habis itu tak apalah. Istahjaratinu tu bahasa tu misal bagi fi'il lazim. Habis kat tu dulu waqila li talabil fi'li. Ni ada khilaf, bukan khilaf. Jadi kau dhaif, pendapat yang dhaif sangat. Tu kok mana pula kalau kita kira astaghfirullah, nampak Allah jadi maf'ul bagi astaghfiru juga. Nampaklah supaya astaghfiru ni fi'il mutaddi. Pakok mana kata talabil fi'li pula. Ya dah nampak jadi lain pula. Tu ada beza sikit. Tu kena tulis sikitlah. Jadi sampai kita berhenti sekat tu esok kena tulis sikit. Wa qila li talabil fi'li wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada nak tanya tak soalan ke apa tu? Tanyalah. Etis ni kalau bahasa Arab panggil mulhid. Mulhid. Betul?
Hmm? Apa tanda kata Tuhan tu ada? Jawab dengan dalil wujud. Hmm, hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kalau ada situ, rena dengan saya kata Tuhan kata Allah. Ya soalan pertama tu sudah maklum dah, jawab dengan usuluddin. Kita kata Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Mana ambil dalil wujud itu bahas. Ya tak keadaan Tuhan tu ada. Bila Tuhan itu ada, apa sifat dia lagi? Tuhan yang sedia adanya. Sedia adanya. Kita hurai dengan sifat kidam tu pula. Atas Tuhan tu. Tak kena ya kata Allah lagi pun tak apa. Ya tak ada Tuhan dulu. Ya tak ada Tuhan dulu. Tuhan tu ada. Sebab kalau tak ada Tuhan, sekian dalam ilmu usul tu dah bahas sifat wujud. Maka bila Tuhan tu ada, Tuhan tu lagu mana Tuhan? Bahas tu sifat bagi wujud lagi kidam. Kidam tu datang untuk nak mengkejapkan akan wujud. Wujud zati saat itu. Sedia. Sebab kalau tak sedia, ya baru. Sebab kita gini. Tu. Fikir sifat dulu. Gigi tu baik temu alam kat mana pun. Lepas tu ada sedia, tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan supalah kita. Ada dia tak binasa, supaya kita ni binasa. Ada dia tak binasa. Kalau binasa supalah kita, tak ada faedah supa kita. Bila tak ada binasa, sedia dan tak binasa, tak serupa kita. Mukhalafah tu pun nak menyatakan makna wujud tu juga. Sebab bila kata kidam tu tak serupa dah dengan kita. Bila kata kekal tak serupa dah dengan kita. Tapi datang sifat mukhalafah lagi untuk menyatakan kata tak serupa tiap-tiap segi. Bukan kata di mana-mana sifat saja dah. Kita hurai siapa qiyamu bi nafsi wahdaniyat. Habis kat tu ya. Bila qiyam, patu ada apa tu kita? Hak kata sedia, kekal, bersalah dengan segala benda ni ada banyak mana? Kena so yo. Kalau dua selerak. Gini. Suk siapa wahdaniyat pada dah. Ada dah kejap dah tu. Tadaki qudrat iradat. Suk siapa wahdaniyat. Situ baru kena kata soalan pertama. Soalan pertama jawab dengan dalil bagi lima tu. Lepas tu di mukhalafat tu menunjuk tak boleh tengok. Mana? Tu tak percaya di mula kata Tuhan ada, kena bahas di wujud tu kemah. Kalau kita bahas di wujud tu boleh. Kalau kita bahas di wujud tu boleh, yang mengaku kata ada dah. Kalau kita tak boleh bahas di wujud tu, kita tak jaya lagi. Kita tak pang orang panggil. Tak pang. Maka guna dalil tu. Dalil apa lama kita guna tu, salah satu daripadanya tarjih bila murajjah. Tarjih bila murajjah muhalun. Itu guna dalil akal tu ya. Guna dalil tarjih. Biasa ulama guna dalil tarjih bila murajjah ya, untuk isbat keadaan Tuhan. Tu. Demo ni kena guna akal. Kena guna akal demo. Tak gitu. Demo kena dalil tarjih bila murajjah. Apa jack dia tak ada jack. Kok mana pula? Jadi tarjih bila murajjah orang panggil memberat akan dengan tidak ada perkara yang memberat, itu mustahil. Kita banding, ulama banding siap dah dengan timbangan neraca. Maknanya timbangan penimbang ada dua pihak gitu. Mu tengok aku nak ayat ni. Kita kata mata kilo ni dia
asas sama berat. Cuba tengok kita masuk di kedai mah yang suka mah tu mah kaza. Ya sama berat lagu tu ke. Ya sama berat. Tiba-tiba ia akan berat satu pihak. Bila kita ambil mah mari tak lening, ya berat mari lening. Bila kita ambil mah mari tak lening, ya berat mari lening. Kalau tak gapo-gapo, sama berat situlah. Maka kita bila nampak akan mata kelo tak ni berat pada pihak mana-mana, kita tahulah kata ada benda yang tini atas tu. Boleh jadi ya berat dengan sendiri dengan tidak ada benda yang mentini. Dia kata, "Ai ada. Ada. Kelo punah pun tengok." Kelo punah ya berat sendiri. Kita jawab kata, punah tu apa? Skru ya longgar. Skru longgar tu buat ia berat sendiri. Hai, skru tu dah memberat. Skru longgar tu memberatkan dia. Dan longgar tu meringankan dia. Tak mesti kena nanti kena benda. Kalau mekelo hak tak ada punah pun, dah betul seling gitu ah. Mudah misang hak punah pula dah. Aku kira mungkin dia punah. Maka sama berat. Maka kita tak terima ke? Adakah kita terima kata akan berat pihak mana-mana dengan tidak ada benda yang memberat? Tidak dah, tak boleh jadi. Okey. Dia nampak dah tu. Kalau gitu cuba kita kira. Kita dulu ada tak? Tak ada. Kita baru ada ya. Dulu mek kita duk mana? Tak ada lagi. Duk bucu mana kita? Kita baru ada ya. Kita baru ada. Dulu tak ada, baru ada. Itu dalil kata ada kita itu sama je dengan tak ada. Nak ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tu kira-kira learning je berat kot ada. Learning je ada. Dulu tak ada. Dulu tak ada, learning ada, berarti nak ada pun boleh kita dah. Kalau mak kita ni kena kira kat jalan sahabat. Kalau mak tak ada tak ada belaki dengan ayah, ada tak? Ada. Boleh ke tak ada? Tapi dia belaki ayah kita, ada kita. Ada pun boleh, tak ada pun boleh kita tu. Ni kira usul din. Bila asalnya ada pun boleh, tak ada pun boleh, tiba-tiba gi berat le ada. Tu. Dulunya berat, sama berat ya, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada boleh, tak ada pun boleh. Tengok dalil lah ni, ada, dulu tak ada. Cik kata, nak ada boleh, kita ada pun boleh kita ni. Lagu tu dah. Lepas tu tiba-tiba gi berat pihak ada. Boleh jadi ke ada kita nak berat dengan sendiri dengan tidak ada benda yang memberatkan pihak ada tu. Dia kata. Dia nak kita lihat tu pun pening di sini. Aduh. Lepas tu maka ada kita tu asalnya sama dengan tak ada. Bukan berat tak ada lagi kerana asal. Lepas tu tiba-tiba pergi berat pihak ada. Berarti kena ada yang mentinih dan memberatkan pihak ada tu. Yang juru buat ada dia kena ada. Nak berada dengan sendiri. Itu jadi hasillah orang panggil kalau ada dengan sendiri tu kembali kepada rupa saat ni, berat dengan sendiri tidak ada benda yang memberat. Mustahil, tak boleh jadi. Kalau gitu ya kata bila ada yang memberatkan, bahar siapakah atau benda apa hak buat berat ni ada tu. Bahas itu dulu. Berarti tersedi Big Bang tu pening. Tersedi Big Bang tu karuk saja. Dia kata Big Bang ni lah dulunya. Allahumma salli ala Muhammad. Walhamdulillah. Big Bang ni atau dalam awakat tu tak ada manusia apa seorang habuk lagi. Dalam awakat. Dalam awakat. Lepas tu bila bita tu bita ni duk kena. Lepas tu dia pelago. Bom. Gatkan. Rebut krangยิ่งใหญ่ Big Bang. Bila bong dia pecah. Tu tengok yang ngaruk tu sedih ni.
Pecah bum. Bila bum pecah tu, hak ni pecah hak ni pecah bila pecah tu hak pecah tu hasil lah benda hidup hak sel mula-mula. Tengok ni mula-mula tu mengarut dah. Ket sel rek ในโลกขึ้นมาเซลล์แรกเริ่ม1 sel. Lepas tu sel tu pecah jadi 2 sel. Jadi begini. Tengok. Dia nak lari daripada Tuhan akan nampak ngarut lagu tu. Kisah Big Bang kalau kita tanya, sebenarnya kena soal dulu lagi dah. Bintang tu mari mana? Belum nak pecah tu cakrawala kau cetek tu, cakrawala macam nai, mengkira situ dulu. Ia tak akan lepas daripada yang memberatkan dan mengadukan. Tengok manusia nak lari daripada Tuhan, mari daripada beruk. Apa beruk mari mana? Mari daripada sel yang pertama. Sel pertama mari mana? Mari daripada Big Bang. La ilaha illallah. Apa Big Bang tu mari mana pula? Ia tak akan lepas daripada berjumpa dengan Tuhan yang qadim. Berarti hendak mengaji dalam sekolah, dalam mahwisyallah apa tu semata-mata sedih untuk nak lok semong apa panggil? Lok semong tu tat je, tat tak sah. Sehingga orang putih sendiri dia tu mengaku kata Tuhan ada. Ya Kristian, ya Kris ni tak beriman dengan Tuhan ke? Beriman dengan Tuhan juga, walaupun dia syirik pun, walaupun dia kata Allah Ta'ala tu Tuhan, bapa Siti Maryam tu anak, si Maryam tu isteri, si Nabi Isa tu anak, sekalipun dalam keadaan itu cari jalan juga nak tolak kata Tuhan tak ada. Orang panggil tu sedih nak lok semong pai wan mari daripada beruk. Tengok kita lagi mo'ong ngan wit beruk Ngawik dia tak beruk Allah kau besar. Jadi orang tu karut semua. Tapi tak ada jalan dah nak royak kata mari mana manusia ni. Mereka cari jalan-jalan royak tipu budak. Orang yang tipu sedih pun duk wawih. Mari dia beruk ke tak? Ku ni beruk kan Ku ni beruk kan dia sedih pun syok pada keadaan beruk dia sendiri. Ku ni beruk kan. Siaplah. Kalau manusia mari daripada beruk tu mari daripada apa? Mari daripada air. Air tu mari daripada apa? Mari daripada kucing. Kucing mari daripada apa? Hakikat lain-lain. Al-insan hayawanun natik. Boleh kecek dulu lagi dah. Di mula-mula buat lagi tu boleh buat kecek dah. Beruk tak boleh kecek dulu lagi dah. Ada kedak saipan mana-mana link ในโลก ni saipan ไหนๆ บางที่พูดได้บ้างนิดๆหน่อยๆ Ada beruk sagi satu jenis gorila. Boleh kecek juga. Panak. Aurat tak serupa kita tapi ada juga memang. Ada kedak tak ada juga. Aku pening sungguh ni. Buat ni. Sabit tu kalau kita tak mengaji agama mari pecah molek ni dah. Kau dok tertipu dengan tisedi hak ngarut-ngarut tu. Big Bang tu ada mau guna sekali ya. Tisedi Big Bang. Tu ngarut semua. Kalau itu ada yang memberatkan. Bila ada yang memberat, cari tengok yang memberat tu siapa, apa benda tu. Tak ya reti dah kata ada yang mentindih. Reti situ dah so. Tapi sifat lagu mana dia ni bahagi lagi. Dia kena sedia. Kalau dia permulaan ada juga, berarti dia kena ada yang mentindih dia pula biar ada. Sebab kita ni ada permulaan bagi ada, berarti ada yang tindih kita biar ada. Gitulah. Kalau Tuhan tak itu, hak saat ni tu, dia saat ni tu, kalau ada permulaan bagi ada juga, berarti supaya kita dia kena ada berhajat kepada yang tindih buat dia ada pula. Berarti tak lihat dia kena ada bersifat dengan kidam.
Sana ini dia kena mesti tidak ada permulaan bagi adanya. So dua. Patut ada dia tu siapa bila? Kalau binasa ternapi juga kidam tadi. Tu kek dah itu siap dah. Wa kullu ma jaza alaihi adamu alaihi qat'an yastahil kidamu. Kek dah ulama kira dah. Bahagi sampai kekal. Patu dia tu muka pasal mana, rupa pasal mana. Kalau ada muka juga meh dengan kita, kalau bergerak serupa kita, kalau dia serupa kita, kalau naik atas turun bawah serupa kita. Berarti dia tak serupa dengan makhluk ni segi mana-mana pun. Tu baik lagi. Siapa dia wahdaniyat? Satu dia tu. Papia dia tu duk cari temung, masuk dalam wak nampak banyak. Masuk dalam gereja nampak 3 nak hak tu tak Hindu lagi, Hindu pala beribu. Hindu lemu pun jadi Tuhan. Jadi ngarut belaka tu. Apa nama? Prasiwak Panarai, Praisuan Pusang Prasiwak Puraksa Panarai pun tamlai. Tu dia kata pakar-pakar kerja. Hak tu dibatalkan pegangan tu dengan sifat wahdaniyat. Dalil wahdaniyat, dalil tamanuk ada siap ada untuk nak batalkan benda tu. Maka timbullah pertanyaan, siapa ke orang itu? Cari. Maka akal manusia boleh fikir kepada tu ya. Kau tak ada yang menjadi ya. Tapi yang menjadi itu siapa yang bernama dia? Hak tu tak boleh fikir dengan sendiri dah. Nabi mari royak. Masuk masjid dia Nabi Muhammad royak kata dia tu nama Allah. Tu yang buat tu. Buka Quran tengok Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah nama dia. 2 soalan. Soalan pertama boleh jawab dengan dalil. Soalan yang kedua tak boleh jawab. Malaikat kena terima dan dengar pada Nabi royak. Gana kena percaya kata apa? Tu dah. Gana kena percaya kata Tuhan kita Allah. Bukan Tuhan kita Allah, Tuhan kita Ar-Rahman. Bukan kita Ar-Rahman, Tuhan kita Ar-Rahim. Tu. Habis itu. Dia tak lepas daripada tu juga, kena guna akal. Ning ke puak ni kena pakai akal lagu ning. Patut saya pakai akal, nak pakai dalil ayat Quran semata. Nak seru dia mau masuk Islamnya. Quran ada, tak boleh pakai akal mu ni. Nabi tak ada ajar pakai akal. Main lagi. Tu dia. Bukan mereka hak wahbis di hak menetai sangat kata kalau gini. Bila mereka berjawab balah dengan puak ni, mereka guna akal juga. Tak lepas pada mu kena guna akal juga balah dengan dia mau. Pamu dok kata ilmu kalam ni pula dah. Mu tu kalam dah tu. Mu tu kalam sebenarnya. Mu ni an kalamu ni. Tu lewat tu dah. Aku lapar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tak baca doa lagi dah. Baca lagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع
والتناهي وقربات لنا في ديننا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Selepas pada ni tiap-tiap lepas pada sebelum pada itu ayuhan walad tu kita nak baca mate lah.